Ni masuk. Like this lah. Kalau bersih kan tak rendam. Tu kulit je tu. Betul kulit. Dah, ada kulit yang gerak. Ni tekan apa punya? Tekan. Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Okay. Hari ni kita start. Hari ni kita punya kelas hari ni is about germination, and lepas tu kita akan sentuh pasal how you can grow multiple plants in the same space. It's a way to save space lah ya. Kita pun faham kadang-kadang kita ada orang dia duduk dekat rumah yang kawasan dia tak berapa luas, susah nak tanam. So this type of things ada setengah yang duduk dekat apartment. So this type of things yang discourage us from growing ya. So I'm going to show you later macam mana we can maximize our crops. Rupanya kita boleh banyakkan benda yang kita tanam in a small confined space ya. Dia ada cara dia sendiri. Macam sebenarnya kalau you notice ada I sentuh sikit pasal benda ni last week, how we can actually grow multiple vegetables in the same space, in the same pot. But there are some rules that we have to follow. Dia tak boleh simply suka-suka nak tanam apa kita tanam, tak boleh macam tu. There are certain rules yang kita mesti kena ikut. And that's what I'm going to share later. So mula-mula sekali sebelum tu I'm going to share about some simple germination techniques. These are the germination techniques yang I've been using here, yang I sentiasa guna dekat sini, dekat rumah, dekat dalam kebun pun dulu kita guna cara ni juga ya. Okay, so first sekali kita biasanya I guna pasu macam ni. Ya, this pasu ni dia lembut, saya boleh pegang macam ni. Dia boleh lembut. So biasanya I guna pasu macam ni lah. Some people boleh guna boleh guna tray juga, tapi actually I tak berapa prefer sangat guna tray ya. Ni ada nampak tray tak? Tray hitam tu lah, ambil satu. Actually I tak berapa nak prefer guna tray ya, pasal satu tray ni kita kadang-kadang kita terlupa bila dia dah germinate, plant tu dah tumbuh, dah elok, dah tinggi, tapi kita tak ada masa nak ubah. Ya, kita tak ada masa nak ubah, ataupun kadang-kadang kita terlupa. I pun kadang-kadang terlupa benda ni normal So bila kita pakai tray ni, dia punya space itu limited. And then bila kita terlambat sikit ubah ke bigger space, dia akan jadi terbantut pokok tu. Tanaman tu akan terbantut. Jadi kita tak ada the luxury of time there. Kita bila dia dah germinate, dah keluar 3-4 daun, terus kena transfer. Tak boleh nak malas-malas, tak boleh nak tangguh-tangguh. So that's why I don't like actually using tray. Lagi satu, tray dia susah sikit Dia bila kita macam ni contoh tray yang I biasa guna, kadang-kadang I guna. Bila kita nak keluarkan daripada sini tu, it's quite a struggle lah. Kita nak kena tekan lah, kita nak tolak balik, nak korek lah. Dan kadang-kadang boleh merosakkan akar pokok tersebut, ataupun boleh merosakkan pokok tu sendiri. So kalau tray, tapi kalau you nak guna tray, no problem at all I bukan kata tak boleh, nak guna pun boleh. So tray ni dia ada banyak jenis macam yang ni 16 lubang This is a common one 16 lubang. Dan kalau you tengok kalau you pergi nursery mana-mana, tray ni diklasifikasikan based on berapa banyak lubang dia ada. So ada yang 100 lebih lubang, 104, 105 I think. And then ada yang 70 lebih lubang, ada yang 50 lebih lubang, ada yang 40 plus, 80 plus. Dia semua berdasarkan pada berapa banyak lubang. So the difference between each of them is satu is berapa banyak lubang lah. But before you go on buying the 100 plus lubang tu, just because you think that you can grow more, you can germinate more plants in that 100 plus whole tray, tapi think about it first
100 lebih lubang tu, dia punya size dia tu, the square tu sama macam the 51. So it means that yang 100 plus lubang tu, dia punya lubang dia tu kecil, very small and narrow, compared to the 50 plus tu. 50 plus tu dia besar sikit, kerana dia punya dia punya square dia tu, the tray square tu, I tak ada tray kat sini macam tu. I memang tak biasa guna, so I don't have to show it, but I think you can get the idea, kan. Yang square tray tu same size, semua berapa lubang pun it is the same size, but the holes tu kecil atau besar. Yang kecil, hole kecil tu 100 lebih lubang lah. Yang 50 plus tu dia lagi besar. So yang 50 plus holes tu, bila you grow tu, mungkin you ada masa sikit lah untuk delaykan transferring your plants tu dekat tanah ke dekat pasul yang lebih besar. Tapi yang 100 lebih plant tu, dia dah germinate, you kena cepat-cepat transfer, pasal dia punya space tu memang tak cukup. Bila space tak cukup, tanah sikit, nutrien pun sikit, jadi dia bantut lah. Dia naik sikit, lepas tu dia dah tak ada nutrien, dah habis dah kat dalam tu, ruang untuk dia berkembang, space for the roots to grow pun dah tak ada. So pokok tu bantut, rosak pokok tu. So daripada baby lagi dia dah bermasalah, jadi maknanya sampai dia dewasa pun dia akan bermasalah juga. So that's why kalau nak guna tray, cari yang lubang yang besar-besar sikit, so that is better. Okay, so I tak tunjuk lah pasal tray lah, pasal jarang guna. So I'm going to show you how I use pakai pasu macam ni ya. Okay, pasu macam ni, cara I guna dia, cara I semai ni, mula-mula sekali nampak tak ada lubang kat bawah ni. Kadang-kadang bila this is one thing, bila kita bubur tanah dekat dalam pasu macam ni, tak semestinya pasu macam ni ya. Any type of pasu, any type of pot, dia semua mesti ada lubang kat bawah ni kan. This is the drainage hole kan, the drainage hole. So any pasu must have this hose kat bawah ni, drainage hole ni. So bila kita letak tanah macam ni, dia akan keluar kat bawah ni, kadang-kadang nuisance lah, mengotorkan lantai lah apa semua. So one thing I do is that I line up with paper, newspaper boleh, A4 paper, use paper ke apa semua. Don't use magazine, shiny magazine paper. Yang tu dia susah nak break down, compared to A4 paper or white paper or newspaper. Newspaper lagi cepat lah. So I have lots of white paper at home. This is one of Koyit punya masterpiece. Dia tak guna dah, so I'm using it for the pot. So senang, kita just line the pot dengan paper ni, hanya untuk menutup lubang ni. Lagi satu, saya suka guna paper macam ni, sebab paper ni can be broken down very easily. Dia cepat nak mereput. Sorry, tolong ambil tanah tak Koyum. Okay, ini nak buat sini. And then biasanya hole macam ni, lagi satu saya suka pasal dia ada line kat sini tau. Dia ada line kat sini, dekat dalam pun ada line dia. Dekat luar pun ada line dia, dekat dalam ni pun ada line dia. So these are the indicator line. Boleh. These are the indicator line. So jadi kita boleh senang nak determine banyak mana yang nak bubur tanah. Ya. So jadi kita letak tanah biasa kat dalam ni. Tanah apa kita guna tu tak menjadi masalah. Any tanah you can find, you can put. So for this one, I'm using my compost soil from my own garden. Tanah ni kita dah recycle banyak kali dah. Bertahun-tahun kita recycle tanah ni. And as you can see, walaupun dah recycle banyak kali, tapi dia punya texture dia punya color dia still maintain the same, still dark. So kita nak tanah macam ni yang baik untuk kita punya garden. So macam mana cara I maintain this tanah ni macam ni, walaupun dah bertahun-tahun kita guna, kita recycle berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, dia still maintain macam ni. Maybe that will be a topic on its own nanti minggu-minggu yang akan datang ya, insyaAllah. So kita bubur untuk ni, I bubur tanah ni sampai dekat the first line yang kat bawah ni.
Ni saya isi sampai line yang pertama daripada bawah ya. Line yang pertama daripada bawah. Okey ya, line yang pertama di bawah ni. So kita ada space sikit kat sini, dekat atas ni. Okey, space kat atas ni depends berapa banyak space yang I biarkan dekat atas ni, depends on apa yang I nak tanam ya. Kalau I nak tanam apa biji tanaman yang biji benih halus-halus, kecil-kecil, itu tak apalah, kita boleh simpan space yang kecil. Tapi kalau biji benih yang besar-besar sikit, kita lebihkan lagi space tu. Tapi just as a guideline tu, leave about 3-4 cm atas tu cukup dah. Okay, so dia kita dah tanah ni, don't worry about it lah. Apa-apa tanah kita boleh bubuh kat sini ya. Ini untuk kita punya starting kita. And then the next one, this is very important lah. I guna peat moss. Okay, peat moss apa dia? Peat moss, in case yang miss last week punya ni, peat moss ni it's a type, it's a peat lah. Apa, dia halus, tanah halus macam ni, yang kita gunakan khas untuk germination seed. So peat moss ni sebenarnya dia sangat mahal. Dia I tak sure kalau dekat Malaysia ni, dekat locally ni ada produce ke tak. Tapi biasanya kalau kita tengok dekat kalau kita beli dekat nursery, dekat kedai-kedai ni, peat moss ni semuanya imported. The most kebanyakannya diimport daripada Holland peat moss ni. Dia it's very soft, sangat lembut dia, and then filled with nutrient. Dia sangat lembut, macam kita pegang ni macam kita pegang baldu. So soft, very soft, very, dia punya structure pun lembut sangat. So I guna ni untuk germination. And then kalau tuan-tuan pergi kat nursery beli peat moss ni, most of the time based on my experience, diorang akan cakap, okay, you nak semai biji benih, you guna peat moss, you bubuh semua dekat dalam pasu, you bubuh semua dekat dalam tray. Kalau dekat dalam tray lubang macam ni, you bubuh isi semua dengan peat moss. Isi semua dengan peat moss. Kalau you guna pasu kecil, you isi semua dengan peat moss. So benda ni membazir pasal peat moss ni bukan murah, mahal, memang mahal. Satu guni tu lebih daripada 100 lebih, 150, 160 macam tu satu guni. So satu guni tu pun dalam 70 ke 80 liter, satu guni besar. So it's very expensive. So biasanya orang repack jual RM2 lebih, RM3 lebih satu pack macam ni. And then kita guna sikit, kita tak perlu pun guna banyak macam tu. Kita guna sikit saja. As for me ni, I bubuh just one layer dekat atas tanah macam ni tadi. One layer cukup. Okay, sini nampak one layer just enough sampai nampak dia dah menutupi tanah yang asal tadi tu. Kita bagi kita nak tutup tanah yang tadi tu dengan layer of peat moss. Okay, so dah jadi. Lepas ni kita dah boleh letak kita punya biji benih. Dan kita ada 2-3 pasul lagi. Kita nak minta tolong My Children tolong sambung. Ni ambil ni. Okay, tak boleh ni. Okay, so for this, setiap satu biji benih tu, dia punya cara kita nak semai tu dia ada berbeza sedikit. So I nak tunjuk ketiga jenis ni. And so for this one, okay, boleh terus buat koyong. Ada 3 lagi, ada lagi 2 kan? 2, 3 buah. Okay, so for this ni, I nak semai biji benih kacang kelisa. Ni kacang kelisa lah. Kacang kelisa. Okay, ni kejap, standby dulu. Ni kacang kelisa ni. Okay, nampak tak kacang macam ni, setengah-setengah biji benih. Kita obvious, kita boleh nampak dia punya tempat yang akan keluar akar dia nanti. Nampak tak kat situ? Okay, so untuk bagi dia head start yang baik, bahagian yang berlubang kat bawah ni, kita letak dia ke bawah. Ya, supaya nanti bila akar dia keluar terus, dia terus dah jumpa tanah dah. Instead of kita saja-saja terus letak ke atas, akar tu dia akan keluar daripada situ. Kalau kita letak ke atas, dia akan naik atas macam tu, and then dia turun balik bawah.
So kita akan kehilangan 1-2 hari kat situ. Tapi bila kita letak di bawah macam tu, akar tu dia keluar terus masuk dalam tanah, and then dia boleh terus serap nutrien dan air kat dalam tu. So kita dah save 1-2 hari dah kat situ. Okay, so nampak lubang macam tu, terus kita letak kat bawah macam ni. So kita adjust lah. Kalau pokok besar macam ni, jangan terlalu rapat. Macam ni cantik lah ni, buat 3 segi 3 segi, jangan terlalu rapat. And then kita dah bubuh macam ni. Another small layer of peat moss just untuk tutup biji benih ni. Okay. So kita ada lagi 3 biji benih kita nak tanam sekarang ni. Saya minta tolong Koyum, tolong sambung lah. Okay, yang ni kita dah isi tanah dah tadi macam biasa. Yang ni pun yang sikit ni mana ni? Ni. Okay, yang ni pun macam biasa juga. And then tapi yang ni kita tanah dia kurang sikit lah, bawah daripada line tu. Sebab apa? Sebab okey, kejap lagi kita tunjuk macam mana. So kita bubuh peat moss dulu. Ni yang banyak, yang Sikit. yang ruang yang tanah sikit lah. Tak. Okey, tengok kita letak peat moss tu 1 lapis saja. Okey, so this one kita akan tanam, kita akan semai biji benih sawi. And then meh dia disambung. Koyum pergi tolong cari biji benih tembikai. Tolong cari biji benih tembikai ya. Tembikai. Okey, the next one kita nak tanam biji benih tembikai. Dan satu lagi apa dia? Apa dia tak tahu tu lagi? Jadi Sekejap. Roselle. Apa dia? Jadi kau tak jumpa tembikai, tapi kau jumpa timun. Timun kan adik-beradik tembikai. Yes, betul. Timun adik-beradik tembikai. Okay, more on that kejap lagi. Okay, very good boy. Okay, ni mula-mula satu ni kita taburkan biji benih sawi, buah sawi. Sawi dalam plastik tadi kot. Okey. Ya, sawi ni biji benih yang halus lah. Yang halus ni kalau kita nak tengok, kita nak cari lubang tempat keluar akar dia, jenuh lah kan. Pasal dah terlalu halus macam ni. So jadi kita boleh taburkan terus. Tapi jangan terlalu banyak lah. Kita tabur terus. Sikit sudah. Agak-agak lah dalam, nampak dalam 10-20. Dah banyak-banyak. Okey, tabur. Okey, tabur agak-agak pergi jauh-jauh sikit. Okey, sawi ni ada dekat dalam list 7 sayuran yang paling senang untuk ditanam minggu sudah. And so pasal dia terlalu senang, dah lah halus pula tu, tak payah nak susah-susah cover dia dengan peat moss sekali. Tabur macam ni pun dah cukup. Okey, the next one kita akan tanam apa dia tadi? Roselle tadi. Roselle radish. Roselle ke radish ke dia? Tengok bukan? Okey, radish yang kita tanam radish satu lagi Radish ni pun dekat dalam list 4 segi. 1, 2, 3, 4. Radish pun adalah salah satu daripada tadi adik tanam cili merah. Adik letak tarikh supaya ingat. Okey, yes, good. Kita letak tarikh, kita letak nama dan tarikh bila kita semai biji benih ni. Kenapa? Pasal kadang-kadang saya sendiri pun terlupa apa benda kita tanam, kita lupa. Lepas sehari 2 hari boleh ingat, tapi kadang-kadang kalau dah lebih dari seminggu tu boleh terlupa. Dan tarikh tu sebenarnya sebab
setiap satu biji benih tu dia punya tarikh tempoh germination dia tu berbeza. Saya buat kat segi berbeza. Tempoh germination tu berbeza. Jadi ada yang seminggu, ada yang 4 hari, ada yang 3 hari. Macam contohnya kangkung 2 hari, 3 hari dah boleh tumbuh dah. Cili macam tadi, cili tu biasanya seminggu 7 ke 10 hari dia punya germination, tempoh germination dia. Jadi bila kita buat tarikh macam tu 6 hari bulan 8 hari ni, tengok-tengok dah sampai 20 hari bulan tak tumbuh lagi, maknanya biji benih tu tak jadilah. Kita boleh buang, tanam benda lain, tak payah buang masa tunggu lama-lama. So it is very helpful kalau kita tahu tarikh bila kita tanam. Yang okey ni radish tadi, satu layer lagi. And then yang ni yang kosong tadi if you notice tadi, compare dengan ini, yang ni tanah dia, I bagi ruang besar sikit kat atas tadi Sebabnya yang ni kita nak tanam tadi, cadangnya nak tanam tembikai tak ada, kita buka timun boleh. Mana timun ni? Oh ni. Jadi kita buat timun macam ni. Okey. So timun ni, okey. Kau nak cerita? Okey, cerita. Koyum tanam dekat hujung-hujung ni, cucuk ke ni, sebab nanti bila dekat hujung tu ada keluar akar. Yes. Okey, timun macam ni, biji benih jenis macam ni, ataupun yang jenis ada pointed end dekat hujung dia, ada tajam dekat hujung dia tu. Bahagian yang tajam dekat situlah keluar akar dia. Dia tak ada dot macam tadi tu, macam biji benih kacang tadi tu. Yang ni ada dot, tu boleh nampak kan. Yang tadi jenis-jenis macam tu, dia panjang dan ada hujung yang tajam macam tu. Dari hujung yang tajam di situlah yang akan keluar akar yang pertama. Jadi kita cucuk dia macam tu. That's why letakkan ruang sikit kat atas tu, ruang yang lebih besar untuk layer peat moss pun lebih dalam supaya kita boleh cucuk dia ni. So okey, continue Koyum. Buat 5-6 pokok boleh. Okey. Boleh clear lah. Jadi kita pointed end tu kita cucuk ke bawah supaya bila akar tu dia terus keluar, dia terus masuk ke dalam tanah. That's why itu ruang dia lebih besar sikit. So macam tu Okey, yang tu I hope I'm clear on that Okay, the next one ada sesetengah biji benih tu, pokok-pokok. Ada sesetengah jenis pokok tu dah sudah semua. Ada sesetengah jenis tanaman ni memang sangat susah nak germinate. Ya, selalunya tanaman biji sayuran temperate yang biasanya kita dapati dekat tempat-tempat yang sejuk. Okey, sekejap dulu ya. Tempat-tempat sejuk, contohnya macam strawberry ke, cauliflower, broccoli, carrots. These are the types of seeds yang memang sangat susah nak germinate. So using this method won't do it lah. Dia susah nak germinate kalau kita guna cara macam ni saja. Jadi kita kena trick dia sikit. Kita kena tipu dia sikit. Kita kena trick dia sikit to force it to germinate juga. Ya. So biasanya bila sayur-sayuran jenis macam ni dia perlukan certain condition untuk dia germinate. Ya, macam tanaman yang yang biasanya kita tanam di tempat yang sejuk ni, biasanya dia telah diprogram by nature, Allah dah programkan biji benih tersebut, tanaman tersebut hanya untuk tumbuh pada certain condition. Ya, what condition is that? Dia perlukan humidity yang tinggi, dia perlukan kepanasan dan humidity yang tertentu, kelembapan yang tertentu, baru dia boleh germinate. Jadi oleh itu kita cara yang paling mudah untuk dia kekalkan dalam keadaan macam tu, untuk force dia untuk germinate, is by using a greenhouse lah. Tapi takkan kita nak bina greenhouse dekat kita punya rumah. So the simplest way is that I use kotak macam ni, bekas makanan macam ni. Tak semestinya you have to find like this anything, asalkan ada penutup. Penutup di mana Koyo? Asalkan ada penutup. Ya, asalkan ada penutup. Ini je, I guna macam ni je. Ya, buat lubang sikit dekat bawah ni, yang ni dah pecah dah pun boleh. So I line up with paper macam tu tadi. And then I letakkan peat moss. One layer of peat moss.
Tapi yang ni layer pit moss ni kena tebal sikit lah. Thicker a bit the pit moss tu. Bubur terus pit moss, tak payah bubur tanah dah. Pasal ni difficult seeds, apa dia, tanaman-tanaman yang manja sangat ni. Jadi kita kena bagi dia extra care sikit lah. Kita kena manjakan dia sikit, lebih sikit lah. Jadi kita guna pit moss semua. Itu pun tak banyak pun. Satu layer lebih kurang about 2 cm layer pun dah cukup dah. Kita cuma nak bagi dia germinate saja. Nanti kita kena terus pindahkan lepas dia keluar daun. Okey, yang ni kita tak boleh tunggu-tunggu nah. Bila dah keluar daun, dah keluar 2 atau 3 daun, kita transfer ke pasu yang lebih besar. So for this I'm going to do carrot. Someone tolong help me with the carrots. Okay, Koyum tolong carrot ni. Okay, setelah kita bubuh biji benih tadi semua dekat dalam pasu-pasu ni semua ni, and then the more important thing to do next is to water it. Untuk water it kita kena guna spray. Okay, anyone to help me with spray biji benih? Okay, kita spray biji benih ni. Kita jangan guna water, and definitely not your garden hose. Jangan guna garden hose. Okay, guna spray saja. Selagi dia belum keluar daun, selagi dia tak keluar daun ketiga, selagi itulah kita kena spray. Okay. Spray. Okey, selagi dia tak keluar dua daun, selagi tu kita kena spray. Okey. Jangan banyak sangat, nanti rapat sangat. Spray lah, jangan siram, jangan tuang air, jangan guna garden hose. Garden hose jangan lah. Okey. Spray saja, spray sampai dia keluar 2 ke 3 daun. Tadi memang spray dulu. Okey, kita spray saja nah. Spray saja, bagi dia betul-betul basah. Sampai dia keluar 2 daun. Lepas dia keluar 2 daun, baru kita boleh siram. Siram pun still jangan guna garden hose. Garden hose untuk pokok-pokok besar saja nah. Garden hose jangan guna, spray saja. Okey dah. Okey, lagi. Okey, ni. Okey, biji benih ni, semua biji benih ni dia ada satu je requirement dia untuk dia bercambah, untuk dia germinate. What is that? Water. Itu je dia nak. Dia nak air saja. Dia nak kelembapan, ada air, ada kelembapan, baru dia boleh germinate. Selagi tak ada kelembapan, maka dia akan sentiasa dormant, sentiasa akan tidur selagi dia tak dapat air. Okey, yang bekas tadi ni pun kita spray juga ya. Ini dah bubuh biji benih, carrot. Okay, now you spray. Okay, Koyum yang dah spray ni pergi simpan. Labelkan, lepas tu pergi simpan. Bila letak dekat tempat itu. Okay, dah. Okay, yang ni kita dah spray, dah lembab. Okay, next, tutup ya. Tutup dengan penutup. Tutup rapat-rapat. That's why I suka guna bekas makanan macam ni, pasal dia transparent. So kita boleh nampak daripada tepi ni sama ada dia dah germinate ke belum. Tak payah buka, biar dia bertutup macam ni. Memang panas kat dalam ni, dia jadi macam greenhouse lah. Tapi that is the right humidity. Tambah wait tau. But this is the right humidity. The right humidity untuk dia bercambah. Dan biar dia bertutup macam ni, kita tengok daripada sini ya. Tak payah nak spray hari-hari. Selagi kita nampak dia masih basah kat dalam tu, selagi tu dah mencukupi. Okey, pergi simpan semua ni Koyum. Dan okey, jadi macam tu lah on biji benih. Apa dia Koyum? Koyum dia nak show something. Apa dia? Dah cepat. Nak tunjuk apa? Cepat. Tunjuk apa? Ini kacang. Kacang ni toyib bubur
Lepas ni bubur tanah pokok ni. Mari kita tunjuk. Okey. Dia hari tu kita ada tanam apa dia? Sengkuang. Sengkuang tu dia lepas tu dia dah keluar, kita dah kutip hasil, dia dah keluar bunga, dia dah kering dan biji benih ni koyik kutip lah semalam biji benih ni, sengkuang. Ni hasil kerja tangan dia lah, dia kutip biji benih ni semua ni. Ni yang dia nak tunjuk ni. Lepas tu dia ada tanam juga semalam ni. Okey, nanti dah tumbuh nanti koyik tunjuk ya. Okey, simpan balik. Simpan balik dalam plastik. Okey. Okey, bye-bye. Bye-bye. Okay, so dari segi germination semua I think I dah cover dah untuk hari ni. And so, okay, kalau perasan lah tadi, if you have any question lepas ni, ada nak tanya apa-apa ke, nak contact ke, nak komen ke apa ke, contribution ke, seikhlas hati ke apa ke, you boleh WhatsApp terus kat I. Nak tanya apa-apa terus boleh WhatsApp. Terus boleh WhatsApp then link WhatsApp tu akan ada dekat komen. Pokok ni dah pokok kacang ni dah tumbuh lah. Ni kuih tanam juga kan? Ni apa dia? Kacang. Sayur. Kangkung. Kuih suka makan kangkung? Kuih suka makan sayur? Sinilah orang tak nampak. Kuih suka makan sayur? Okey. Kuih siram jaga elok tau. Okay, so that notice tadi I minta actually I nak tanam tembikai tadi. Tembikai tak ada tapi koyum dia bagi timun. Timun tu satu family dengan koyum macam koyum kata tadi, koyum satu family pula. Timun satu family dengan tembikai dan dia ingat pasal sebelum ni hari tu pernah sekali I tanam tembikai, lepas tu ada satu pasu, ada beberapa pasu timun kita nak tanam tu, I cakap dekat dia jangan letak dekat dengan tembikai, letak jauh-jauh sikit. So that's why lah dia ingat yang tembikai dengan timun tak boleh tanam sekali pasal tak boleh tanam sekali. Okay, kenapa? Okay, sebelum tu kita tengok kita manusia ni, you and me, everyone, kita sentiasa always we are divided into certain groups. Kadang-kadang we are divided by from where we came from, daripada segi kita punya bangsa, kita punya your education level lah, your taman lah, your state lah, your city lah. So there are various ways that humans are divided into certain groups. And then these certain groups ni definitely they have the same interest. Ada satu characteristic that defines that certain group. Contohnya macam myself lah. I daripada kecil lagi my mum tak pernah ajak I makan makanan pedas. Kat rumah kami masa kecil-kecil dulu, masak lemak kuning I tak pernah makan. My mum tak pernah masak pun. Masak lemak kuning, apa dia lagi, sambal tumis lah, benda-benda tu semua my mum langsung tak pernah masak. So as a result, sampai ke besar I memang tak makan makanan pedas. Until selepas I berkahwin ni, barulah I mula belajar sikit. Sekarang I boleh lah sikit-sikit boleh lah makan makanan pedas, sambal tumis boleh lah makan, lemak kuning boleh lah makan sikit. Kadang-kadang my wife masak kat rumah boleh lah makan. So my point is, kita humans kita boleh adapt. We can adapt. I tak pernah makan pedas, saya tak suka makan pedas, I tak suka makan masak lemak ni tadi. Tapi lama kelamaan, bila when I was brought into this another environment, I boleh adapt. I boleh adapt diri untuk mula makan pedas. So that is humans. Semua human macam tu. Kita pergi mana-mana, lama kelamaan kita boleh adapt. Tetapi tumbuhan tak boleh. Tumbuhan tak boleh. Kalau if there is a certain characteristic of that plant, okay, if contohnya macam there are certain plants tu dia nak air banyak, kita nak kena siram banyak. So sampai bila-bila plant tu kita kena siram air banyak.
So ada certain plants tu yang dia cuma akan keluar buah per plant tu. Dia akan sekali dia keluar buah, sekali dia berbuah, dia akan cuma keluar 2 atau 3 biji, maksimum 3 biji buah per plant, per season. Sekali dia keluar buah, macam tu lah. So benda ni kita tak boleh nak tukar, ya. Contohnya terung, kita ada satu jenis terung dekat rumah ni, terung bulat, purple round purple eggplant. So this particular eggplant yang I dapat ni, yang I ada ni, per fruit tu dia besar, sangat besar. So kalau you tengok dekat in our page gallery, you boleh tengok our giant terung tu. Memang giant betul. Sebiji besar macam ni. Yeah. And then but one thing is, this plant maksimum dia boleh keluar, sekali dia keluar buah, maksimum 2 je. It will never grow more than two fruits per plant sekali keluar lah. After that, lepas kita harvest 2 buah tu, tak lama lepas tu dia akan keluar lagi sekali. Macam tu juga, maksimum 2. Dia akan lebih daripada 2 biji buah per plant. So benda ni kita tak boleh nak ubah. Walaupun I tanam terung tu, I tanam, I ambil biji dia, tanam balik, ambil biji dia, tanam balik, bertahun-tahun pun dia tetap akan macam tu juga. Dia tak akan belajar untuk keluar lebih daripada tu. So that is for the plants. Dia tak boleh nak adapt macam mana pun. So tapi setengah-setengah orang cakap macam mana pula plants yang biji benih, yang mana yang dia claim kata boleh keluar buah banyak, tahan penyakit, tahan panas lah, tahan penyakit lah. All these are hybrid seeds. Hybrid seeds means they are made using human intervention. Human intervention to produce crops yang mana yang human sunak. Human intervention. Ini bukan by nature. Ini humans yang buat. Humans punya kajian, dia buat sendiri untuk menghasilkan based on research. Itu semua saya tak boleh nak cerita pasal saya tak pandai nak cerita pasal based on research lah, scientific benda method semua ni. That is not my bidang lah. So that is human intervention. Hybrid itu yang kita namakan hybrid seeds. For organic farmers like me and setahu all organic farmers that I know, kita sangat sensitif dengan hybrid seeds ni. Kami tak suka hybrid seeds. Dan organic farmers anywhere, organic farmers in the world, dia orang tak akan guna hybrid seeds. Kita akan biasakan guna heirloom seeds. Heirloom seeds tu seeds from yang kita tanam, kita buat open pollinated based on kita punya environment saja. So itu beza dia. Tumbuhan yang kita kata dah adapt, sebenarnya dia bukan adapt. Dia bukan adapt, tapi dia telah dibuat macam tu oleh human. Orang yang buat benda tumbuhan tu jadi macam tu. So bila kita tahu benda macam ni, plus tak boleh nak adapt apa semua, so we can use this to our advantage. Macam mana kita dah tahu, okay, pokok ni macam tu, dia punya trace dia macam ni, kita dah tahu. Okay, this plant macam ni, kita dah tahu. Okay, so senang lah, kita boleh tahu kita nak tanam apa-apa, kita dah tahu dah. Kita ada knowledge on that. And based on our knowledge, kita tahu all this type of plants, dia memang akan jadi macam ni. Dia memang akan perlukan macam ni. Yang ini yang dia nak, yang ini yang dia perlukan. Jadi kita akan bagi dia apa yang dia perlukan saja. Dan kita akan letak dia dekat tempat yang dia suka saja. So these are the types of things yang akan membantu dalam kita punya gardening. Okay, so all these plants, macam tadi kita manusia ni, kita we are being classified in based on macam-macam karakteristik. Macam yang kata tadi, bangsa lah, negeri lah, state lah, anything lah. So that is how humans are being classified. But for plants, ada satu je classification dia, only one, which is family. Itu saja. All the plants in the world all belongs to every plant tu all belongs in a different family. Setiap satu plant tu ada family dia sendiri. And then, so this is the knowledge yang akan sangat membantu kita dalam kita punya gardening. So because why, bila kita dah tahu plant tu family apa, jadi maknanya kita dah tahu apa benda yang dia suka.
Kerana in this plant world ni, dekat dalam dunia tumbuhan ni, setiap satu family tu dia akan ada kegemaran dia tersendiri, karakteristik dia sendiri, ancaman dia sendiri, penyakit dia sendiri. So kegemaran dia sendiri apa? Makanan kegemaran dia. Semua plant in the same family dia akan makan makanan yang sama. Makanan here what I mean by makanan is that nutrient dia, baja dia, apa yang dia suka, itu dia punya favourite dia. Jadi kita dah tahu satu family ni dia suka makan satu tanaman daripada satu family ni, dia suka nutrient ni, maknanya semua tanaman lain dalam family yang sama dia akan suka benda yang sama. Dia akan suka baja yang sama, dia perlukan nutrient yang sama. Itu saja. So that is makanan. Then threat means ancaman daripada pest. Okay, so kalau satu tanaman daripada that family dia selalu terdedah dengan contohnya ladybird lah. Ladybird bukan threat sebenarnya. Ulat bulu contoh ulat bulu, caterpillar. And then all the plants from the same family will be prone to caterpillar attack, not other plants, that particular plant only. Itu threat. And then the next one, disease, penyakit. Kalau satu family tu dia selalu kena penyakit ni, maknanya semua family dia akan terdedah dengan penyakit yang sama. Contohnya cili kita biasa tengok, kalau kita biasa tanam cili, kita akan cili yang daun krekot dan daun tu dia curly leaves kan, yang tu penyakit dah tu, penyakit. So semua pokok cili, apa-apa saja spesies cili dan keluarganya akan terdedah dengan penyakit yang sama, ya. Dan satu lagi, dan finally number 4. Yang ni yang kita selalu belajar dekat sekolah masa dulu-dulu. Even sekarang pun saya tengok dekat dalam buku anak-anak pun dia akan tulis benda yang sama juga. Persaingan. Ya, orang selalu kata kita tak boleh tanam dekat-dekat, tak boleh tanam dekat dalam satu pasu yang sama kerana persaingan. Persaingan di sini adalah persaingan dari segi makanan. Persaingan. Jadi bila kita tanam tanaman dari satu family yang sama dekat dalam pasu yang sama, then of course ada persaingan. Pasal both plants are competing for the same nutrient. And then of course ada persaingan daripada segi threats dan penyakit. Kerana all the threats, all the disease will berebut-rebut nak serang kedua-dua tanaman. So that is why the basic knowledge here is that if there are two plants from the same family, jangan tanam dekat-dekat. Itu saja the basic dia. So that means it is very important for you to know the family of the plants that you're growing. Yeah, if they are from the same family, jangan grow next to each other. If they are from the different family, then kita boleh tanam dekat pasu yang sama. Tak apa. Kita boleh tanam dekat dalam pasu. Kalau different family, kita boleh tanam dekat dalam pasu yang sama, ataupun dekat dalam planting bed yang sama. Dekat-dekat pun kita boleh tanam. Okey, sekejap kita ada soalan ni ya. First one from Puan Nadia tadi. Biji-biji ni boleh ke ambil dari timun, tomato, capsicum atau capsicum yang beli kat pasar tu, bukan beli biji benih. Selalunya kalau kita beli dekat market, regular market biasa, selalunya itu semua adalah hasil daripada biji benih hybrid. Dan kalau kita tanam, kita ambil biji benih dari situ, kemungkinan besar I think 95% chances yang tanaman puan tak akan menjadi, kerana ia adalah daripada biji benih hybrid. Biji benih hybrid ni sebenarnya dia telah direka untuk hanya memberikan hasil sekali sahaja. Ya, farmers yang gunakan biji benih hybrid ni, setelah habis satu season, bila dia buang pokok tu dan tanam semula, dia kena beli biji benih lain. Dia kena beli biji benih baru. Yang itu adalah hybrid. So kalau puan gunakan biji beli daripada market biasa, regular market, so I advise janganlah, kerana I don't waste time, jangan buang masa lah, kerana kebanyakannya boleh kata semualah adalah daripada biji benih hybrid. Tetapi kalau puan beli daripada organic market,
organic market, there are I think it's safe to say that all produce are from organic seeds, non-hybrid seeds. Non-hybrid seeds maknanya kita boleh tanam semula. So kalau puan beli daripada organic market, organic supplier, organic market, so boleh guna balik biji benih tu. So I advise boleh guna balik. Jangan beli daripada market biasa ya. Okay, so that is one. Kaedah greenhouse ni, next one daripada Puan Liana. Kaedah greenhouse tu boleh guna untuk semua benih ke? Okey, kalau rajin nak guna untuk semua biji benih, boleh, tak ada masalah. Cuma I cuma guna greenhouse method ni, mini greenhouse method ni untuk biji benih yang susah-susah saja. For example, strawberry I dah banyak kali tanam kat sini. Strawberry, carrot susah, brokoli susah, cauliflower susah, tomato pun susah. Tomato ada jenis yang susah, ada yang tomato besar susah, tomato cherry, tomato besar senang, cherry tomato susah sangat. So jenis biji-biji benih yang susah nak germinate ni, I guna greenhouse method ni. Tapi kalau puan rajin nak guna semua, nak guna greenhouse method, boleh, tak ada masalah. Boleh je. Ya, okay, so where was I tadi? Okay, tadi, okay, so basically kalau same family jangan grow together. Different family boleh. Different family kita boleh grow together, dekat-dekat satu pasu pun boleh. Ya. So macam mana kita nak tahu tanaman tu satu family ke bukan? Okey, ada dua cara kat sini. Satu cara paling senang, cara paling moden lah, kita guna Google lah. Kita Google nama tanaman tu, contohnya Google ataupun Wikipedia. Search for the bubur dekat dalam search tu, search the actual name lah. Kalau chili tu bubur lah chili pepper, kalau terung tu bubur lah eggplant ke, tomato bubur tomato, cherry tomato. So put the actual name lah, actual name of the plant tu. Lepas tu nanti dia akan keluar lah dia punya result tu. All you have to do, you have to cari dekat situ. Daripada result tu dia akan keluar, ada kotak kat sana tu dengan details tanaman tu. Dekat situ ada tulis scientific name dia. So all you have to do, if you have to find the scientific name. Scientific name tu ada dua. The second one is always the family name. So kita tengok the second name tu, is that the family name. Family name tu kalau dua jenis tumbuhan tu family name, nama kedua tu sama, that means they are from the same family. Itu kalau guna Google. I ada buat notes pasal ni, kalau you tak berapa clear sekarang. Notes tu I akan bagi nanti lepas ni, insyaAllah malam ni ke ataupun pagi esok. If you are interested to have the simple notes, 2 pages tentang cara macam mana kita nak tentukan the family. Dan kalau tak apa nak clear tadi pasal family, because sometimes it can be quite confusing. If you are interested to have the notes, nanti boleh contact saya sendiri. I akan bagi personally nanti lepas habis kelas nanti. Boleh WhatsApp terus through the link. Yang tolong bagi link tu lagi sih. Through the link nanti lah. Okay, this is the WhatsApp link. Okay, ni ada satu soalan ni daripada Puan Nadia. Saya tanam bawang dengan pokok kari satu pasu, memang hidup mewah keduanya, tak sangka. Yes, betul. Pokok kari dengan daun bawang tu kita dah nampak, dah sah-sah lah, different family kan. And then another thing is bawang lah. Funny you mention it, bawang. Bawang ni sebenarnya sangat baik untuk kita tanam sekali dengan apa saja tanaman dekat dalam pasu. Kerana bawang ni dia punya akar dia tu, dia ada some sort of if I can say like an antiseptic lah for the soil. Dia bila akar dia tu tumbuh kat dalam tanah tu, dia akan mengeluarkan macam sejenis racun. Racun tu yang sangat sakit hati gila lah dia penyakit dekat dalam tanah ni. Memang sakit hati sungguh lah, dia akan lari. Dia akan mati, dia akan lari. Antara contohnya threats from the soil tu macam nematodes, bakteria, dia akan lari lah bila kita tanam bawang dekat dalam satu pasu tu. So that is one way untuk mengelakkan daripada penyakit. Kita tanam bawang biasa pun boleh,
bawang putih lagi baik. Bawang putih lagi best Bawang putih lagi kuat. Kerana bawang putih tu selain daripada akar dia tu, dia punya bau dia tu akan mengelakkan daripada serangan serangga-serangga lain. Bawang-bawang ni okey. Kita boleh dapat murah, kadang-kadang boleh dapat free ya. Kalau pandai manis mulut sikit boleh dapat free. Macam kami ni baru-baru ni pergi dekat supermarket. Tengok yang dah keluar daun-daun macam ni. Yang ni dia dah kira reduce to clear. Dia memang ini RM1 ni satu bungkus macam ni. Ini pun dah guna separuh ni. Dah guna suku ni, tak sampai separuh. Jadi macam ni, ini kita boleh ambil cucuk terus dekat dalam tanah. Ya, untuk membantu mengelakkan serangan daripada dalam tanah dan serangan daripada dalam tanah, especially nematodes. Nematode ni dia suka menyerang pokok-pokok jenis tomato, cili macam tu. So bawang ni boleh mengelakkan daripada nematodes. Okay, so tadi kita dah guna daripada Google tadi tu. Kita check family tanaman daripada Google. So the next one, ataupun kalau tak apa nak pandai guna Google ke, ya, satu lagi cara kita boleh buat ialah kita tengok karakteristik dia. Okay, contoh karakteristik yang kita nak tengok ialah nombor satu, kita tengok daun dia. Okay, contohnya cili padi, capsicum, itu dah sah-sah lah. Memang satu kita tak payah check pun, kita dah tahu kan satu family. Dah memang nama cili kan, cili padi, cili merah, cili benggala. Jadi kita memang confirm dah satu family. And then the next one is that cili dengan tomato. Daun dia hampir-hampir sama. Ya, kalau kita tengok, perhatikan daun tomato, daun cili dan daun terung hampir-hampir sama, hinggakan bila dia baru germinate, baru keluar 3 ke 4 daun, kita tak boleh nak tengok the difference between terung, cili dan tomato. Daun dia memang betul-betul sama. Cuma bila dah besar sikit baru dia ada perbezaan sikit. Macam tomato, dia punya daun dia ada crooked sikit. Daun terung dia besar sikit. Daun cili dia kecil. Tapi dia punya structure dia hampir-hampir sama. Ya, hampir-hampir sama. So that means ketiga-tiga ni daripada satu family yang sama. Terung, tomato, cili. Ya, daripada family yang sama. Kita tengok daun. And then satu lagi kita boleh tengok ialah kita tengok bunga dia. Ya, bunga dia. Selalunya family yang sama, bunga dia pun sama juga. Timun dengan watermelon tadi, bunga dia memang sama. Ya, bunga timun dan bunga watermelon memang sama. Cuma beza dia, bunga timun dia kecil sikit, smaller than the watermelon. Watermelon dia punya bunga memang besar sikit. Tapi yang lain semua sama. Color sama, structure dia sama. So that means timun dan watermelon from the same family. And then apa lagi? Bendi dan bendi. Tahu tak keluarga bendi apa dia? Keluarga bendi adalah daripada bunga raya. Bunga raya dengan bendi sama keluarga. Kita tengok bunga raya, kita tengok bunga bendi, hampir-hampir sama. Cuma bezanya bunga raya, dia punya tangkai dekat depan tu panjang sikit daripada bunga bendi. Dan satu lagi yang sama dengan bendi ialah roselle. Roselle dengan bendi sama family. So that means jangan tanam dekat-dekat. Satu lagi sekeluarga dengan bendi ialah kapas. Kapas kita ada jenis kapas yang rendah, bukan kapas yang pokok besar tu. Ada pokok kapas yang kecil, yang lebih kurang I think lebih 4-5 kaki je. Ada kita tanam tapi atas tanah, nak cabut tak boleh. Dia lebih kurang tinggi 4-5 kaki je. Dia punya bunga pun sama macam bunga bendi. So that means dia mesti daripada keluarga yang sama. Itu kalau kita boleh tengok daripada karakteristik dia. Lagi apa lagi ya? Pumpkin, zucchini, petola, semua daripada petola. Petola sama, I think daripada same family dengan pumpkin and zucchini. Ya, bunga dia sama, daun dia pun lebih kurang sama. Ya, itu cara kita tengok daripada mata kasar lah. Kita tengok daripada mata kasar, kita tengok daun, kita tengok bunga dia. Jangan tengok cara dia tumbuh. Macam cara tumbuh lain. Timun memanjat,
Timun memanjat, watermelon menjala. Lain ya, lain. So kita jangan tengok cara dia tumbuh. Kita tengok bunga, kita tengok daun, itu je. Ya, that is cara mata kasar. So that means so basically kita itu je lah. Kalau satu family, jangan grow them together. Jadi kalau satu pasu tu, contohnya you tanam terung dekat dalam pasu tu, ada space kat bawah tu, tabur je lah biji benih sawi ke, bayam ke, boleh, no problem. Dia tak akan compete untuk nutrien, kerana berbeza. Bayam family lain, terung family lain. Terung dia makan benda lain, bayam dia makan benda lain. Jadi apa salahnya berkongsi? Ya, macam tu. Itulah konsep dia. Kita ingat itu je, senang. Different family kita boleh tanam sebanyak mana yang boleh berdekatan. So that is on plant family. Cara kita save space, satu pasu 2-3 tanaman kita boleh tanam. So the next one is companion planting. So the final one is companion planting. Companion planting is that dia lebih kurang macam plant family tadi, cuma bezanya ialah macam contoh yang bagi tadi, terung tadi kita tabur biji benih bayam dekat dalam pasu tu bagi dia grow. Tak ada masalah apa, dua-dua akan grow. Tetapi ada beberapa jenis tanaman tu, dia ada BFF dia sendiri. Dia ada kawan dia sendiri. Different family juga, tapi dia ada kawan dia sendiri. So this are type of the plants. This are type of plants yang mana kita macam nak dia suka jika kita letakkan dia bersama. Kita bagi dia tumbuh bersama, dia sangat suka, dia sangat seronok. So these are all companion planting ni is based on observation by farmers all over the world. Ini benda ni baru lagi. I think dalam 10 ke 15 tahun kebelakangan ini je orang baru aware of this companion planting. Dia ada certain plant ni, bila kita tanam dengan certain plant juga, dia akan lebih meningkatkan hasil dia. So antara contoh yang paling famous ialah carrot and tomatoes. Ya, if you grow tomatoes, apa yang selalu I buat, I grow tomatoes. Agak-agak tomato tu lebih kurang besar ni macam mana, I pindahkan dalam basu. Lepas pindah dalam basu tu, I taburkan biji benih carrot dekat sekeliling pasu tu, dekat perdu dia, dekat tanah tu, sekeliling tomato tadi. And then as the carrot germinate and the tomato grows, both for benefit. Ya, tomato pun suka, carrot pun suka. Jadi tomato tu dia akan lebih subur, carrot tu pun dia akan lebih subur. Orang tak boleh nak explain benda ni kenapa jadi macam ni. Orang tak boleh nak explain. Scientifically pun orang tak boleh nak explain kenapa, bagaimana macam ni. Tapi itu memang by observation. Kita tanya semua orang, you Google anything, dia akan keluar, dia akan ceritakan benda yang saya cakap baru saya cakap ni tadi ni. And then the other one is this one is very very famous. This is the three sisters, tiga beradik. Three sisters. Yang ni pun sangat-sangat famous all over the world. Three sisters, apa dia, tiga beradik ni. One is jagung, corn. The other one is pumpkin or anything, ataupun apa dia family dia lah, zucchini ke, squash ke. And the other one is beans. Ya. Bila I promote event ni, you tengok dekat front page tadi tu ada gambar apa? Perasan tak gambar apa? Gambar jagung, pokok jagung. Sekeliling ni tu apa dia yang lilit dia tu? Kacang panjang. Yes. Itu yang selalu kita buat dekat rumah ni. Kita grow jagung. Agak-agak jagung tu dah dalam dua kaki tinggi macam tu. Then I tanam kacang, pindahkan kacang dekat sebelah tu. Walaupun you letak kacang tu jauh dalam maybe 2 kaki ke apa daripada pokok jagung tu, dia akan cari jagung tu juga untuk panjat. Walaupun you bubuh tiang kat sana, walaupun you bubuh trellis ke apa, you bubuh netting ke apa kat situ, dia tak akan pergi dekat tiang tu, dia tak akan pergi kat kayu tu, dia akan cari jagung juga. Dia akan cari jagung juga untuk panjat. You tak percaya, you try at home. Ya, tanam jagung dulu, jagung tu dah tumbuh agak-agak dalam besar macam ni. You semai biji benih kacang pula. Pasal kacang dia cepat sikit daripada jagung lah. So you semai biji benih kacang pula. And then jagung tu you transfer dekat pasu besar ataupun dekat atas tanah. And then bila beans sudah keluar 2-3 daun, you transfer the beans tu, kacang panjang boleh,
kacang buncis pun boleh lah, dua-dua pun boleh. You transfer dia berdekatan dengan jagung tu. Lebih kurang satu kaki ke, 1,5 kaki ke daripada jagung tu. Dan biar dia tumbuh. Tak payah nak susah-susah bubuh kayu ke, bubuh tali ke, tak payah. Dia akan cari sendiri. Dia mesti akan cari sendiri. Dia tahu kawan dia dekat sebelah tu, dia akan pergi kat kawan dia tu, kawan dia jagung tu. And then pumpkin atau keluarga pumpkin kita letak kat bawah tu, dia akan membantu menutupkan tanah tu, dan pumpkin pun jadi elok, beans pun jadi elok, kacang jadi elok, dan jagung pun jadi elok. So this is the Three Sisters, sangat popular seluruh dunia. So benda list ni pun akan ada juga dekat dalam notes saya akan bagi nanti. Kalau you want the notes, tolong contact me and I will personally send the digital copy. So I think that is all for today. I hope semua clear. Dan kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh terus tanya sekarang pun boleh, ataupun nak tanya personally through WhatsApp pun boleh. Anytime I can answer everyone pelan-pelan nanti. And then finally before I end, I nak promote sikit next week, sorry, I won't be having any class next week. Pasal next week Saturday I ada private class dengan group of Kebun Bandar punya group. And then this Sunday, especially for those who staying in Penang atau Seberang Perai, kami akan ada dekat Auto City Juru, Grow Market. Grow Market is a farmers market, once a month, sebulan sekali saja, on the second Sunday. So it happens to be next Sunday. So kami akan ada dekat sana. Kami akan bawa biji benih, kami akan bawa some seeds, and then some natural supplement yang I've been taking. Then kita ada teh halia lah, bawa teh halia lagi. And then yang paling best sekali, setiap kali kami pergi Grow Market ni, everything yang kami bawa kat sana, insyaAllah mungkin akan ada anak pokok sikit lagi. Kalau ada strawberry, I bawa strawberry sekali. And then everything yang I bawa dekat sana, yang kami bawa kat sana, kami tak letak harga, kami tak letak fixed price ke apa, as everything is based on bayar seikhlas hati. You take everything just enough lah, jangan ambil banyak-banyak, kesian kat orang lain sama. Ambil just enough for your garden, just enough for your family, and bayarlah berapa pun, bagilah seikhlas hati. Ikhlas bagaimana nak bagi, banyak mana bagi. Kita letak tabung kat depan tu, letak kat sana berapa nak bagi. Tak payah tanya nak berapa ringgit apa, nak bagi berapa, bagi letak kat situ. Kami ada tabung. Memang bila kami pergi mana-mana farmers market dan kami pergi, memang itulah sistem yang kami buat. Ambil as much as you want, just enough for your family, and pay as sincerely as you wish. So dekat Grow Market Auto City Juru. So jemput datang lah next Sunday. Kalau tak tahu kat mana, kalau biasa pergi ke Auto City tu, cari Starbucks, tempat tu depan, bertangan dengan Starbucks, dia depan tu je. So anything boleh contact ni. Kalau nak pre-order anak pokok apa-apa ke apa untuk kami bawa ke Grow Market, boleh contact juga nanti. So thank you so much for joining me, for having tea with me this evening. InsyaAllah kita jumpa lagi in another 2 minggu lagi. Minggu depan ni tak ada, 2 minggu lagi ya, InsyaAllah. Thank you so much. Harapnya bermanfaat apa perkongsian saya hari ni, my sharing today. Apa-apa yang tak faham, bagi tahu. Siapa yang perlukan nota ke apa, please contact me, personal me. I can send you the file lah, the file for the simple note yang kita ada kat ni, termasuk the list of the companion plant for your garden. Okay, thank you so much. See you again soon. Bye bye.